Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Arif Hidayat bin Seman. Nombor metrik 10 JDT 18 F2042. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Anis bin Yusof. Nombor matrik saya 10 DDT 18 F2032. Hari ini kami akan membentangkan proposal yang telah kami sediakan, iaitu a proposal of a network prototype development and the upgraded of the existing network for Suria Kencana Sdn Bhd. Untuk summary proposal kami telah dilantik oleh company Suria Kencana Sdn Bhd untuk menjadi network designer dan juga network engineer untuk menghasilkan satu prototype network yang baru dan juga mengupgradekan network yang sedia ada pada company Suria Kencana tersebut. Tim kami bersedia dan berusaha akan menjadi yang terbaik untuk membuat dan membina prototype dan juga melakukan sebarang implementation dan juga upgrade kepada network tersebut, iaitu requires minimum upkeep cost, fast internet performance dan juga no common network issue. The purpose of the proposal is to give the understanding for the new plans that we have for this company for network problem. We will give an overview of the physical and logical network diagram that based on the requirement and floor plan of the company. For objective, the main objective for our team is scalability, that the design is scalable so that more area can be added as funding becomes available without leaving to redo the installed work. The second is functionality, that is allow the network works with the end user requirements without any problem occurred. And the third one, manageability, that is setting up and configuring the system correctly. It is for the optimal performance and availability. Next. Analysis and problem identification. Sebagaimana yang diketahui, syarikat ni, Suria Kencana Sdn Bhd, mengalami masalah dari segi penambahan pekerja yang memerlukan syarikat tersebut akses internet yang lebih lagi daripada akses yang sedia ada. Oleh itu, apa yang kami akan lakukan adalah membuat satu prototype network yang baru dan juga menambahkan lagi bilangan akses yang boleh diakses oleh para pekerja di syarikat ini. Okey, untuk problem identification adalah slow network speed, iaitu bandwidth overload, need for more robust cabling infrastructure dan juga wireless access point, location and number of access point. And then loss of connection, server access error, degraded cabling, outdated of manufacturing equipment, and also compromised or out of date software. Physical and logical topology. Both the physical and logical topology of the existing network will be documented. We will gather the information during the site survey to create both a physical and logical topology map of the network. Okey, sebagai propose of network prototype yang kami telah sediakan adalah seperti dan juga propose of floor plan yang telah dihasilkan oleh tim kami.
Okey, untuk topologi yang kami gunakan pada company Suria Kencana Sdn Bhd ini adalah yang pertama iaitu star topology. Star topology ini kami telah bina di bahagian workspace dan juga lean back area. Sebab-sebab pemilihan star topology pada area ini adalah ianya easy to install and wired, no disruption to the network when connecting or removing device, and easy to detect faults and to remove spark. Dan ini adalah topologi di bahagian workspace. Dan bawah ni adalah star topologi bahagian lean back area. Topologi kedua yang kami gunakan adalah bus topologi, iaitu pada lab area. Dengan menggunakan bus topologi ini, ianya akan menjimatkan masa dan ia tidak memerlukan ruang yang luas, iaitu for small network it work well. Data and information will be shared between the network easily. Due to the less paperwork, so work will be more faster. Good suit for networks that must be set up in a hurry. Due to the linear system, computer and peripheral will be connect with each other easily. And lastly, easy to add to other workstation. Okay, for the third topology yang kami telah gunakan adalah mesh topology, iaitu pada meeting area. The reason why we use this topology are, the first one is no data traffic issues, as there is a dedicated link between two devices. That would be means the link is only available for those two devices. Second one is it is reliable and robust, as failure of one link does not affect other links and the communication between other devices on the network. Third is secure, because there is point-to-point link that unauthorized access is not possible. And lastly, easily for fault detection. Dan ini adalah contoh lakaran yang telah dibuat pada bahagian meeting area. Advantage of network upgrade. The first one is better security. The older your software and hardware are, the riskier it is to keep on using them. Second one is improved speed and reliability. Using the most current technologies, ensure your employees are able to do their jobs more efficiently. Third is less time performing network maintenance. Older networks tend to have more bugs and other inefficiencies, so they need more attention to be maintained properly. The fourth, more compatibility. When new application and technologies are released, they are designed for compatibility with the latest network iteration. Upgrading your network infrastructure allows you more flexibility in choosing new technology investment. Next one is better hardware. Upgrading gives you better, more efficient hardware with less chance of failure. It also gives you access to more computing power and storage space. And lastly, improving the scalability. Infrastructure upgrade provide you with better scalability for easier, more streamlined for future growth. For documentation, upgraded network for lean back area. Untuk bahagian lean back area, tim kami telah mengupgrade network yang sedia ada bagi menambah baik lagi dan menaik taraf ataupun menambahkan access user yang akan diperoleh oleh para pekerja company Suria Sdn Bhd ini. Untuk bahagian ini kami telah extend
the host capacity for end user. What we had done, inserting a new router and also a wireless router to be connected. This will bring the efficient network flow for the lean back area. After surveying the company back then, we had noticed that the lean back area provided not enough hosts because that the company had grew up their staff rapidly. For the maximum user for wired router that we have set is maximum is 20 hosts, and also the maximum host for the wireless router is 20 hosts, regardless the wired user. After this upgraded, this area will be provided more access to the network by the end users. It also will make easier for the staff to access the network without hesitate. Dan ini adalah topologi pada bahagian lean back area. Addressing table. Okey, untuk network area pada bahagian meeting yang diperlukan adalah 10 host dan network ID yang telah kami kira adalah 10.18.1.64/28 dengan subnet mask 255.255.255.240. Pada bahagian workspace area memerlukan 20 host iaitu network ID 10.18.1.0/27 dengan subnet mask 255.255.255.224. Pada lab area memerlukan 20 host dengan network ID 10.18.1.32/27 dengan subnet mask 255.255.224. Dan akhir sekali pada lean back area yang memerlukan satu komputer dan juga 3 laptop dengan network ID 10.18.1.80/29 dengan subnet mask 255.255.255.248. Dan ini adalah diagram atau prototype kami sediakan. Configuration on network. For router R1 Surya, host 1, hostname R1 Surya. Kami telah configure pada bahagian R1 ini iaitu DHCP people meeting dan configure interface G00, G01, S000 dan kami menggunakan static route pada bahagian ini. Next. Router R1 Surya 01 iaitu router kedua, iaitu router tambahan yang telah kami masukkan pada bahagian lean back. Hostname R1 Surya 01, interface G00, interface G01 yang kami set, interface S001 dan juga kami menggunakan static route pada router ini. Ini pula configuration pada bahagian switch iaitu S1 Surya, S2 Surya dan juga S3 Surya. Pada bahagian wireless router iaitu di meeting area, IP yang kami telah setkan adalah 10.18.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan maximum number of user yang telah disetkan iaitu 50.
Next. Untuk wireless workspace area pula, IP address yang kami telah setkan adalah 10.18.1.27 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan maximum number user adalah sebanyak 20 user. Untuk wireless bahagian LIN backback, IP yang kami gunakan adalah 10.18.1.81 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan maximum user adalah 20 host. PC and laptop addressing table or configuration. Pada bahagian meeting area, 10 host yang telah diisi adalah daripada PCA hingga PCI dengan IP address bermula daripada 10.18.1.65 sehingga 10.18.1.74 dengan subnet mask 255.255.255.240. Di bahagian workspace area memerlukan 20 host iaitu diisi dengan bermula dengan PC 25 sehingga PC 43 dan juga printer A dan juga server Suria 9 Berhad. IP address dimulai dengan 10.18.1.1 sehingga 10.18.1.25 dengan subnet mask 255.255.255.224. Untuk workspace area, 20 host diperlukan bagi bahagian wireless iaitu smartphone 1 dan juga smartphone 2 dan juga laptop 1. IP address yang digunakan adalah 10.18.1.110 sehingga 10.18.1.129 dengan subnet mask 255.255.255.0. Di lab area yang diperlukan adalah 20 host iaitu bermula daripada PC 1 sehingga PC 20 dengan IP address yang telah disetkan iaitu 10.18.1.33 sehingga 10.18.1.52 dengan subnet mask 255.255.255.224. Selepas itu, pada LIN back area yang memerlukan 20 host iaitu daripada laptop juga PC yang dimulai dengan PCM dan juga laptop 3, laptop 4 dan juga laptop 5 dengan menggunakan IP address 10.18.1.81 sehingga 10.18.1.85 dengan subnet mask 255.255.255.248. Dan yang terakhir sekali adalah bahagian LIN back area iaitu laptop dan PC untuk wireless user yang dimulai dengan tablet 1, smartphone 3, laptop 2 dan juga printer C. IP address yang telah digunakan pada bahagian ini adalah bermula dari 10.18.1.100 sehingga 10.18.1.119 dengan subnet mask 255.255.255.0. Itu saja bagi bahagian saya. Seterusnya dibentangkan oleh Izzat. Assalamualaikum puan, saya Muhammad Izzat. So saya akan sambung pembelajaran Arif dari hardware maintenance. So hardware maintenance ni dia kena pastikan kabel, router, switch dan hardware macam housing units tu tetap bersih dan untuk dia jalan dengan cekap lah. So sebab semua tu adalah satu komponen yang kena ada dalam memastikan sambungan network tu supaya dia selamat lah. So semua equipment ni kena dibersihkan dari masa ke semasa. Macam tadi yang kabel, router, switch, housing unit tu dari semasa ke semasa kena dibersihkan untuk pastikan serpihan yang mengganggu, yang boleh mengganggu kabel jadi rosak tu kita kena bersihkan dia daripada
kotak lah daripada supaya dia tak rosakkan. So dari semasa ke semasa kita perlu buat pembersihan yang lebih teliti. Yang ada peluang untuk setengah pembersihan dia ada peluang untuk cabut kabel. So lepas cabut kabel tu kita kena lah pasang balik kabel tu dengan betul supaya network tu jalan macam biasa balik. So untuk daripada ambil risiko nak buat sendiri, lebih baik saya assurekan upah IT team yang dari luar yang betul-betul pro dalam hardware maintenance. So jadi dalam anggaran pembersihan ini pembersihan ni dia akan ambil masa kurang dari 1 jam lah kalau kawasan tu kecil. Lagi kalau kawasan tu besar, pembersihan ni dia akan ambil masa yang lama agak lah, mungkin sehari. So bagi repair pula kena terus dilakukan. Kalau timbul masalah jangan tangguh-tangguh, dan masalah tu dia boleh berbeza-beza lah. Dia berdasarkan peralatan yang perlu diganti. So jangka masa juga bergantung atas apa yang peralatan yang diganti. So ni antara hardware requirement yang kami guna: wireless router, switch, PC, laptop, printer, kabel. Ini untuk software requirement Windows 10, Windows Server 2019 dengan Microsoft Office. Dan seterusnya saya akan sambung dekat connectivity, refer connectivity. So ni adalah meeting dari area ke lab area, dari meeting area ke lab area. So success, ni meeting area ke workspace area. So ni pun success, meeting area to lean back area, success. Dan ni workspace area, dari laptop ke workspace area, ni pun sukses. Lean back daripada ping tu, ni pun sukses. Receive 4. So ni server configuration. So ni antara server configuration yang kami buat dekat servis HTTP. So ni servis kami configure file name dia. Dan ni kami configure fast ethernet. Dekat fast ethernet kosong kami isi IPv4 address dia 10.18.1.21. Seterusnya konekti ke server. Ni dari kami ping dari PC30 ke server dan sukses. Dan ni hasil dia dekat web browser. Ni web browser untuk Suria Serdahan Berhad. So network implementation, plan for maintenance and downtime. So network implementation ni maksud dia untuk jaga network supaya dia berjalan dengan lancar, dan ada cara-cara dia juga, cara-cara dan task untuk dilakukan masa dia jadi downtime. Downtime tu selalunya bermaksud jangka masa yang sistem unavailable. Downtime tu jangka masa sistem tak boleh guna lah, dia down, yang tak berfungsi lah maksud dia. So downtime dalam nama lain tempoh gangguan. Macam sistem tu fail untuk provide dengan perform macam fungsi yang awal yang supply network. Macam awal-awal yang masa set up network tu dia tak sama dah, dia tak boleh berfungsi dengan sama lah. So tempoh gangguan ni pun ada peluang untuk bagi impact yang besar kat user komputer ataupun network system tu. So antara task yang boleh dibuat masa downtime tu troubleshoot network, hardware and software installation or configuration, monitoring perbezaan network tu, planning untuk network yang dalam masa akan datang supaya tak ada masalah yang sama muncul. So macam nanti lepas repair tu kita elakkan benda yang sama tu berlaku. So yang kelima tu buat documentation. So bila buat documentation up to date, kita ada detail lah dia jadi apa. So kita ada setiap detail, setiap apa yang berlaku tu kita ada detail. So kita buat documentation. So pastikan patuh dengan polisi company, syariat company masa set up dengan terima syarat dia. So terima syarat kami lah. Ensuring compliance with legal regulation, dan lastnya securing the network against all kind of threats. Elakkan dari ancaman yang user sendiri tu boleh bawa masuk.
So untuk pastikan user tak buat salah, better bersihkanlah setiap masa, jaga dia, jaga network tu. Tu maksud dia maintenance. So ni average cost of service. So macam kat sini kami hardware equipment 113,000, hardware equipment RM113,214, software equipment RM77,289. Servis hias yang kami ambil RM10,000 dan RM82. So wireless router kami harga dia 700. So ada quantity dia ada 3, so total 2,100. Kalau router brand Cisco, quantity ada 2, per cost dia RM2,600. So kalau quantity dia 2, dia jadi RM5,240. So kat sini switch brand Intel, quantity ada 3, per cost dia RM150. So bila quantity 3 dia jadi RM450. Sama juga PC 47 PC, dia jadi satu PC harga dia RM2,000, dia jadi RM9,400. So setiap bagi laptop harga dia RM1,000. So ada quantity dia 4, so dia jadi RM4,000. So untuk wireless printer harga dia RM653. So dia ada 2 quantity, dia jadi RM1,306. Sama juga printer server dengan kabel. So kabel ada 50, untuk satu kabel tu per cost dia 36. So bila 50 kabel dia jadi 1,800. So total dia kat sini. Sama juga untuk software equipment Windows 10 brand Windows, quantity ada 51 quantity, sebab campur antara PC dengan laptop, so boleh campur dia jadi 51. Per cost untuk satu Windows tu 1,200. So bila jadi 51 Windows 10 dia jadi 61,200. Windows Server 2019 quantity dia 1 je, sebab server ada 1 saja. Server ada 1, so quantity dia 1. Harga bagi setiap server tu RM858. Microsoft Office macam tadi, sebab PC dengan laptop ada 51, so setiap PC dengan laptop tu kena ada Microsoft, dia jadi RM51. Per cost bagi setiap Microsoft tu RM304. So cost dia untuk 51 Microsoft Office RM15,504 dan total dia RM77,289. So ni adalah total semua yang kami kira, total hardware and software. Hardware RM113,214, software RM77,289. Ini service charge untuk pekerja RM10,000 dan RM82. So total yang kami ambil, kami charge yang semualah total harga RM200,585. So average timeline ni, so masa yang diambil dalam kiraan grup kami ialah 13 hari. So kami kira semua proposal semua diambil masa 13 hari. Tapi nak set up kabel ke area yang tak ada dalam construction tu, macam mungkin dia akan tarik masa, reti ambil masa yang lebih lama. Perbezaan jangka masa tu bergantung atas kabel, infrastruktur bangunan, amount of contractor, berapa banyak kontraktor yang ada untuk kerja, dan jam bekerja untuk kontraktor dapat akses ke network tu. So macam boleh tengok kat sini, kami start 12 Disember. Task 1, proses pertama kami buat tu site survey. Kami pergi tengok area yang nak kena upgrade ataupun nak kena repair tu. Nak kena repair. So start 12 bulan 12, dia ambil sehari kat sini. So site survey tu kami ambil sehari untuk prepare proposal, sebab proposal kena buat detail, so dia ambil masa 2 hari. Dia start 13 bulan 12, dia habis 14 bulan 12. 2 hari tu kat sini. So untuk present proposal, dia ambil sehari je. Kami present dekat bos Suria Kencana Sedahan Berhad. So 15, dia ambil sehari. So untuk set up server dengan printer,
server dengan printer tak banyak sangat, so dia ambil masa sehari. 16 bulan 12 tu dia ambil sehari je lah ni. So setup PC dengan laptop tadi total 51. So dia ambil masa 2 hari sebab nak bubuh PC dengan laptop. 51 PC dengan laptop tu sekali dia ambil masa 2 hari, 17 dengan 18. So setup kabel, sebab setup kabel tu nak kena potong dia, nak kena ikut ukuran. So semua dia ambil masa yang lama sebab macam tadi saya cakap dia kena, kalau nak setup kabel ke area yang tak ada dalam construction tu dia ambil masa yang lama. So dia ambil masa yang lama kat sini 19, 20, 21. So dia ambil 3 hari. So ni untuk setup connectivity, kami pasang network, kami setup network, nanti just setup je, tak test lagi. Dia ambil masa sehari untuk semua PC dengan laptop. Dia ambil masa 2 hari kat sini. So untuk test connectivity dengan troubleshoot, kalau ada connectivity yang tak boleh connect, so dia ambil masa 2 hari. 24 bulan 12 dengan 25 bulan 12 kat sini 2 hari. So tu je untuk average timelines. Ni Gantt chart dia. Terima kasih Puan.